Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok 5 benda yang kita tak boleh buat kalau guna gearbox automatik. Kalau kita buat juga benda ni, boleh berlaku kerosakan dalam jangka masa panjang. Korang sendiri pakai gearbox automatik tak? Kadang-kadang benda ni dah jadi habit tau, dan kita tak sedar pun tak boleh buat sebab selama ni memang kita dah biasa buat benda tu. Dan gear automatik yang saya cerita ni adalah gear automatik yang bentuk dia macam biasa tu lah. Kita ada gear parking, reverse, neutral dengan drive. Ada kereta yang ada beberapa lagi gear lain bergantung kepada model. Kalau kereta yang gear lever itu elektronik macam BMW dengan Porsche contohnya, memang sistem dia ada safety dia sendiri, jadi tips ni tak terpakai lah untuk kereta yang macam tu. Okey, jom kita tengok. Yang pertama sekali, semasa kereta kita tengah bergerak, walaupun sedikit, kita tak boleh masukkan gear kita dekat P. P ni hanya boleh masuk semasa kereta kita dah berhenti sepenuhnya. Sebabnya adalah kerana gear P ataupun parking ni bertujuan untuk halang kereta kita dari bergerak. Dia bukan macam gear N atau neutral tau. Kalau gear N tu dia disengage engine dengan transmission. Kalau gear P pula memang dia akan lock terus transmission kita dan tayar kita ni akan terus stop. Memang saya pun pernah kena sebab tak sabar nak masuk P ni. Anda akan rasa seolah-olah kita tarik handbrake. Cuma masalah dia kalau handbrake tu dekat tayar, tapi kalau masuk P pula, dia sebenarnya akan masukkan satu pin dekat satu komponen dalam gearbox kita untuk stop semua pergerakan. Jadi kalau kereta masih bergerak masa kita masukkan pin ni, memang kita akan bagi stres yang banyak pada pin ni dan juga gear-gear yang ada dalam tu. Sebab daya untuk berhentikan kereta yang tengah bergerak tu semua akan berpindah ke gearbox anda. Jadi kalau nasib tak baik, boleh patah pin ni atau lagi teruk, ada gear yang boleh crack. Jadi pengajarannya, jangan masukkan gear P waktu kereta tengah bergerak. Baik, perkara kedua pula, benda yang kita tak boleh buat dalam kereta transmission automatik juga ada kena mengena dengan gear P tadi. Contohnya, bila kita dah berhenti dan kita nak parking, memanglah nama gear tu gear parking, jadi kita akan masukkan dalam gear P lah. Tapi kita mesti jangan lupa untuk tarik handbrake. Tak kira lah handbrake tu duduk kat tangan ke, dekat kaki ke, elektronik handbrake ke, kita jangan lupa untuk tarik handbrake ni. Lagi-lagi kalau kita nak parking di kawasan bercerun. Bayangkan kalau kita tak tarik handbrake, kita just guna parking brake. Maknanya berat kereta tu kalau dia bergerak sebab dekat cerun tadi, semuanya akan ditampung oleh pin gear parking tu. Sebab tu kalau anda perasan, bila kita dalam situasi macam ni, bila nak keluar dari gear parking tu, kita akan rasa macam gear kita ada sangkut sikit bila nak gerakkan tombol gear tu. Sebabnya load semua tengah ditanggung oleh pin tu. Jadi susah sikit nak keluarkan dia. Jadi sequence yang betul bila nak parking, kita tekan brake, tarik handbrake, barulah masuk gear P. Ada orang sekarang sebab dah terlalu selesa pakai gear P, memang dia tak pernah tarik handbrake dah. Ini agak bahaya sebab bila kita load unload pin ni selalu, dia boleh berlaku fatigue atau kita panggil sebagai lesu. Dan fatigue failure ni kita tak boleh nak predict berapa lama sebelum dia patah. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin juga takkan patah. Tapi kebarangkalian tu ada. Jadi kita reset baliklah habit kita ni. Biasakan masuk gear P tu step terakhir sebelum kita matikan enjin. Tujuan dia simple je. Kalau kereta kita bergerak, tak kira sebab kawasan berbukit ke atau ada orang hentam dari belakang ke, kita tak nak pin gearbox ni overload. Okey, benda ketiga yang kita tak sepatutnya buat bila guna kereta automatik adalah masukkan gear N semasa kereta tengah bergerak. Kadang-kadang orang ni dia nak coasting dan katanya boleh jimat lebih banyak minyak kalau masuk gear N dan boleh coasting lebih jauh lah. Tapi tak juga sebenarnya. Bila kita coasting, enjin kita akan stop pembakaran minyak ni. Jadi inersia kereta tu yang drive enjin ni sekarang. Mungkinlah kalau compare dengan N, mungkinlah kita tak boleh pergi sejauh tu kalau coasting dalam gear. Tapi kenapa saya cakap jangan masukkan N ni masa coasting adalah lebih kepada sebab safety berbanding sebab mechanical. Bila kereta kita masih bergerak, kita perlukan power untuk mengelak dari apa-apa masalah. Mungkin tiba-tiba anjing melintas atau tiba-tiba ada emergency yang memerlukan kita untuk tekan minyak secepat mungkin untuk mengelak. Kalau kita dekat N, option kita untuk mengelak sekarang limited kepada tekan brake je. Bila dalam emergency, kita tak sempat fikir dah nak masukkan dalam gear D ni. Jadi kalau memang kita ada dalam gear D, kita ada dua pilihan. Sama ada nak tekan brake atau nak tekan minyak dan mengelak. Kalau kereta dah berhenti dekat traffic light contohnya, terpulanglah kalau kita nak masuk dekat N ke atau nak biar dekat D. Tapi waktu bergerak, elakkan untuk masuk ke gear N. Baik, sekarang benda keempat yang kita kena elakkan
kebanyakan kalau bawa kereta automatik adalah launch kereta tu dengan cara yang tak betul. Contohnya kita dekat traffic light dan kita nak test kereta ni boleh pergi 0 ke 100 km sejam tu secepat mana. Jadi kita pun masuk gear N, rev engine laju-laju, bila lampu hijau je kita masuk gear D. Siapa pernah buat ni? Baik mengaku cepat. Sebenarnya ini cara yang tak betul lah untuk launch kereta. Pertama sekali, untuk kereta ni memecut dengan cepat, memang akan guna sangat banyak tenaga untuk gerakkan kereta tu. Tenaga ni pula perlu ditampung oleh enjin dan power ni akan pergi ke gearbox tau. Jadi kalau kita rev awal-awal, tiba-tiba masuk D, semua daya tu sekarang ditanggung oleh gear ni untuk gerakkan kereta tu. Memang part ni akan overstress. Kalau kita nak launch kereta kita, kalau kereta kita memang dah ada launch control, just follow je sequence dia. Tapi kalau kereta kita tak ada launch control, tapi nak launch juga, cara dia, tekan brake kuat-kuat, lepas tu tekan minyak untuk build up rev kita tu dalam 3000 RPM. Lepas tu cepat-cepat lepas brake tu. Itu je lah the best yang kita boleh buat kalau kereta kita tak ada launch control program. Tapi anda kena ingat tau, memang seronok buat benda ni, tapi janganlah buat selalu. Sebab gearbox memang akan stres. Kalau buat dengan cara yang salah, lagilah dia stres. Okey, jadi kita dah tengok 4 benda yang kita tak boleh buat kalau kita bawa kereta automatik ni. Semuanya berkaitan dengan mechanical komponen-komponen tu dan juga atas faktor keselamatan lah. Memang betul, kereta sekarang agak reliable, tapi kita sebagai pemandu kena faham limitation kenderaan yang kita guna supaya dia tahan lama. Kalau kita bawa lebih dari limit kenderaan tu, lama-lama dia akan rosak lah. Dan gearbox ni kalau dia rosak, besar belanja untuk baiki. Okey, jadi tips yang terakhir, tips nombor 5 adalah agak general sebenarnya dan mungkin anda dah tahu. Tapi kalau anda belum tahu, mungkin habit ni agak bahaya. Okey, untuk kereta automatik ni, pedal dekat kaki kita ada 2 je. Betul tak? Untuk kereta manual pula ada 3 pedal dan memang kita akan guna kedua-dua kaki kita. Kaki kanan untuk minyak dengan brake dan kaki kiri untuk clutch. Tapi dalam kereta auto, disebabkan ada 2 pedal, ada antara kita yang guna kaki kanan untuk minyak dan kaki kiri untuk brake. Ini satu amalan ataupun habit yang tak betul sebenarnya. Kalau kereta auto, kita sepatutnya drive guna satu kaki je, kaki kanan saja. Kaki kiri memang completely rehat. Tujuan dia pertama sekali memang kita dah dilatih macam tu masa nak ambil lesen. Jadi kaki kanan kita memang tak ada masalah untuk kontrol 2 pedal ni, pedal minyak dengan pedal brake. Kemudian kalau kita tukar-tukar antara kereta manual dengan kereta auto, kaki kiri kita senang confuse lah kalau kita guna dia untuk brake dalam kereta auto. Dan kalau dalam emergency, kita dah tak sempat fikir lah kita bawa kereta manual ke kereta auto. Kita punya reaction time akan bergantung kepada muscle memory. Bila kita dah set habit yang kaki kanan yang control brake, kaki ni yang akan cepat-cepat tekan brake tu bila ada emergency. Lagi satu, kalau kita guna kaki kiri untuk brake, biasanya memang kita akan tertekan sikit brake tu walaupun kereta tengah bergerak. Sebab tu kita selalu jumpa kereta ni dia bergerak tapi lampu brake menyala. Dah orang belakang tu confuse, kereta ni nak gerak ke nak berhenti. Itu belum kira lagi brake yang akan cepat haus kalau kita sentiasa tekan dia. Pendek kata, biasakan memandu hanya menggunakan kaki kanan bila bawa kereta automatik. Korang sendiri buat tak tips-tips yang saya sebut ni? Ada tak siapa-siapa yang ada experience yang pelik-pelik bila bawa kereta automatik ni? Jangan lupa kongsikan pengalaman anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sedikit sebanyak dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.